Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Dalam kecanggihan sistem komunikasi yang kita ada pada hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran iaitu penyebaran berita palsu ataupun maklumat yang tidak sahih. Dan selama tempoh PKP ini dilaksanakan, kita juga menerima pelbagai info-info yang tidak benar daripada pelbagai individu ataupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat yang tidak sahih ataupun fake news kepada orang ramai melalui pelbagai platform seperti media sosial dan sebagainya. Dan ini menimbulkan pelbagai reaksi yang panik dalam kalangan masyarakat kita sehingga mencetuskan perasaan ataupun mereka mempunyai tanda tanya adakah info ini benar atau tidak. Dan cerita pagi Sarawak hari ini 30 Mac dari Kuching Sarawak, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai penyebaran berita palsu ataupun maklumat yang tidak tepat. Bersama saya hari ini Tuan Adiman Ajem, pengarah MCMC Negeri Sarawak. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Debbie. Ya, baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit mengenai kesan daripada penyebaran berita palsu ataupun fake news ini Tuan. Terima kasih Debbie. Penyebaran berita palsu atau fake news ini sebenarnya banyak memberi impak yang negatif kepada keselamatan dan sosial masyarakat. Ini sebenarnya bergantung kepada sikap pengguna di luar sana, di mana kekurangan inisiatif kita untuk menyemak sumber berita yang kita terima ni. Kebanyakan pengguna sekarang ni berlumba-lumba untuk memviralkan atau berkongsi maklumat di WhatsApp group, di Facebook page. Nak jadi orang yang pertama, nak jadi champion orang Sarawak kata untuk menyebarkan berita-berita tanpa menentusahkan berita-berita atau perkongsian yang kita terima ini. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh cerita secara ringkas jumlah aduan ataupun yang diterima pada di Sarawak ini Tuan selama tempoh PKP ini. Sepanjang tempoh PKP ini kita telah menerima atau membuka kertas siasatan. Ada 3 kertas siasatan yang kita buka dan kita bekerjasama dengan pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia dan juga pihak MKN bagi menyiasat aduan yang kita terima inilah. Dan setakat ini untuk Sarawak ada 3 kertas siasatan yang kita buka. Mungkin Tuan boleh ceritakan kepada penonton di luar sana apakah langkah-langkah yang diberikan oleh MCMC untuk membendung penularan berita palsu ini Tuan? Yang utamanya kita menyiasat aduan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan penyebaran berita palsu ini juga tertakluk kepada Kanun Keseksaan 505B Kanun Keseksaan dan aduan-aduan berkenaan dengan berita palsu ini kita boleh siasat di bawah Akta Komunikasi dan juga di bawah Kanun Keseksaan di bawah PDRM. Dan kita juga bekerjasama dengan agensi berkaitan seperti MOH, MKN untuk turut sama-sama ke depan mengesahkan berita-berita yang diterima oleh orang awam itu untuk ditentusahkan oleh pihak mereka. Kerana mereka inilah agensi yang berkaitan yang mempunyai maklumat yang boleh ditentusahkan oleh pihak mereka. Baik, dan mungkin Tuan boleh ceritakan ataupun kongsikan apa harapan Tuan untuk orang ramai sepanjang tempoh PKP ini? Harapan MCMC, saya berharap agar pengguna di luar sana hentikan penyebaran berita palsu. Jangan kita kongsikan berita-berita yang belum ditentusahkan. Semak dulu, tanya balik dengan orang yang hantar mesej itu dapat dari mana, sumber dah disahkan ke belum. Dan untuk maklumat berkenaan dengan penyebaran berita palsu ini bolehlah merujuk kepada laman sesawang www.sebenarnya.my. Di laman sesawang tu kita ada update selalu berita-berita palsu yang kita terima dan kita telah tentusahkan. Dan sebarang aduan juga boleh dimajukan kepada pihak MCMC. Boleh ke laman sesawang kami www.mcmc.gov.my. Dekat atas sekali webpage tu, laman sesawang tu sebelah kanan ada aduan MCMC. Boleh membuat aduan di situ. Baik, terima kasih Tuan Adiman untuk penjelasan yang cukup jelas tadi yang dikongsikan untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan untuk penonton di luar sana. Jika tak pasti, jangan kongsi dan sebelum kita sebarkan, pastikan info itu adalah info yang sahih dan benar. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di saluran berita RTM untuk mengetahui info-info yang terkini, yang benar lagi sahih. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.